قال النبي صلى الله عليه وآله وبركاته والسلام سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الرفاه وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمان. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والجدب والقهط والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. إنك أنت السميع الدعاء. إنك أنت المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, kita dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini mengisi ruang iktikaf tuan-tuan yang mulia menantikan masuknya waktu isyak, kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umurul Ummatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam daripada Syekh Amin Jamaluddin pada muka surat yang ke-156. Sambungan daripada pada tajuk berkenaan dengan persiapan sebelum munculnya Dajjal. Cuma pada malam ini tajuk kecil ini membawakan satu perkara yang acap kali ditandakan sebagai perbincangan utama di kalangan ulama yang menekuni berkenaan dengan kedatangan, kewujudan
dan juga kemunculan Dajjal. Antara perkara yang selalu dibawakan adalah mengapa Dajjal tidak disebut di dalam Al-Quran. Ini antara satu benda yang memicu persoalan di kalangan para ulama, dan kita akan kongsikan juga beberapa pandang daripada kitab ini yang dimuatkan oleh Syekh Amin Jamaluddin berkenaan dengan kenapa Dajjal itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sekiranya Dajjal adalah satu fitnah besar, Dajjal adalah satu gagasan yang diberitakan oleh para nabi seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud tidak ada nabi yang tidak menceritakan tentang fitnah Dajjal. Jadi bagaimana perkataan Dajjal itu secara istilahnya tidak wujud dan tidak ditimbulkan dalam Al-Quran. Fadilatul Syekh Amin Jamaluddin menyatakan fasal ini akan kita tutup dengan menjawab pertanyaan yang kadang-kadang timbul pada diri sebahagian orang, iaitu mengapa Dajjal tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kebanyakan persoalan ini timbul terutamanya bagi orang yang mengingkari kemunculan Dajjal. Yang pertama, ada orang yang berpendapat, kata Syekh Amin, bahawasanya Dajjal telah tersebut dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum pernah beriman sebelum itu. Suratul An'am ayat 158, yang mana perkara tersebut dimurnikan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tingkat hadis marfu' yang disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sahihnya, jalur daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana disebutkan betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun iza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabla ad-dajjal wad-dabbah wa tulu'u syams min maghribiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang apabila ia keluar maka tidak akan bermanfaat, tidak akan dapat menolong seseorang pun iman seseorang itu yang belum pernah beriman sebelumnya, iaitulah seperti mana ditandakan ad-dajjal, iaitulah tentang Dajjal, bila mana munculnya Dajjal, wad-dabbah, iaitulah binatang bumi, wa tulu'u syams min maghribiha, dan juga terbitnya matahari daripada barat. Kedudukan dan juga pendapat ataupun tafsiran di atas disebutkan oleh orang yang menolak kemunculan Dajjal. Mereka mengatakan pendapat tersebut tidaklah kuat kerana ayat tersebut tidak menyebutkan nama Dajjal dalam teks yang jelas. Bagi mereka nak juga kalimah Dajjal itu muncul dalam ayat Quran kalau betul Dajjal itu adalah benar. Sedangkan dalam hadis Nabi telah pun dirangkumkan betapa peringatan berkenaan dengan hakikat keimanan seseorang itu hanya laku di sisi Allah sebelum berlaku tiga benda ni. Bila mana dah muncul Dajjal, keluarnya binatang melata daripada bumi dan matahari terbit dari barat, maka selepas daripada itu iman tidak lagi berguna. Yang kedua, kata Syekh Amin, ada juga yang berpendapat secara tidak langsung Al-Quran telah mengisyaratkan Dajjal. Maksudnya secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala telah pun mengisyaratkan tentang Dajjal, dan lebih khususnya adalah pengisyaratan berkenaan dengan Dajjal akan keluar dengan ayat-ayat tentang turunnya Isa ibn Maryam dalam surah Az-Zukhruf sebagai contoh. Dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu li'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat, waktu turunnya, kerana itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sedangkan sudah jelas bagi kita bahawa dialah, yakni Nabi Isa alaihissalam, yang akan membunuh Dajjal. Maka dari itu Quran mencukupkan untuk menyebut salah satu dari dua yang bertentangan tersebut. Pendapat atau pentafsiran ini juga disebutkan oleh golongan yang menentang betapa ia juga tetap tidak kuat kerana ayat di atas secara jelas tidak menyebutkan nama Dajjal. Golongan ini hanya nak berpegang pada nilai qata'i.
Dan yang ketiga, ada orang berpendapat bahawa Al-Quran tidak menyebutkan nama Dajjal sebagai satu penghinaan terhadapnya. Nak abang kata betapa hinanya Dajjal sampai tak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tak layak untuk disebutkan dalam Al-Quran. Tak semenggah untuk dinyatakan kalimah Dajjal dalam Al-Quran. Dan lebih hebat lagi, betapa Dajjal ini lebih buruk dan lebih teruk daripada nama-nama yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas minal jinnati wan nas, pada karakteristik syaitan di kalangan manusia, seperti mana Firaun, seperti mana Qarun, seperti mana Namrud. Mereka itu adalah orang yang dihinakan Allah, tetapi tidaklah sehina mana kerana masih lagi diungkapkan kalam nama mereka di dalam Al-Quran. Abu Lahab sebagai contoh, walaupun dia adalah orang yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala, tetapi nama dia ada dalam Al-Quran yang mulia. Namun kelompok ini juga mengatakan ini juga adalah lemah, kerana dalam Al-Quran kalau dah dikira hina, maka Fir'aun itu juga tak perlu untuk disebut. Mereka nak fahamkan betapa Dajjal itu adalah satu makhluk manusia yang tidaklah sejahat seperti mana Fir'aun. Bagi mereka faham, Fir'aun tu buruk lagi, Fir'aun tu teruk lagi. Sedangkan yang Nabi nak petakan kepada kita, yang Nabi nak landscapekan kepada kita, Dajjal tu lebih buruk dan lebih teruk daripada Fir'aun. Yang keempat, ada pula yang berpendapat bahawa di dalam Al-Quran dikisahkan tentang para manusia yang melakukan kerosakan pada masa yang lalu dan telah berlaku perkaranya. Berbeza halnya dengan yang belum datang. Bagi golongan dan juga kelompok ini, mereka mengatakan Quran itu datang dalam keadaan menceritakan tentang perkara yang sudah berlaku, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan perjalanan waktu yang terdahulu, dan tidak digembar-gemburkan tentang perjalanan masa yang akan datang. Bagi kelompok ini juga dicantas pendapat mereka kerana kaum Ya'juj Ma'juj juga disebut dalam Al-Quran, padahal mereka belum lagi muncul. Allah Ta'ala sebut juga kalimah Ya'juj wa Ma'juj dalam Al-Quran, sedangkan itu belum lagi muncul. Begitu juga lah dengan apa yang disebutkan perihal tentang kiamat yang Allah Ta'ala berikan tumpuannya dalam Al-Quran daripada 6,236 ayat. Kata beberapa kajian yang dibuat menyebutkan dan menunjukkan 1/3 daripada jumlah ayat yang dalam Al-Quran, bukan 1/3, 1/6 daripada ayat dalam Al-Quran. 1075 ayat menceritakan tentang akhirat, cerita tentang kiamat, cerita tentang ganjaran, cerita tentang balasan yang diletakkan sebermula perjalanan manusia selepas daripada berlakunya peristiwa kiamat. Jadi benda itu adalah benda yang belum datang. Dan kerana itu juga pendapat yang kukuh, kata Syekh Amin, menurut kami ialah bahawa Dajjal tidak disebut di dalam Al-Quran adalah kerana fitnahnya. Nak abang kata betapa buruk dan teruknya fitnah Dajjal sehingga dia tu sendiri tak disebutkan dalam Al-Quran. Gambaran fitnah ni macam yang kita sebut pada tuan-tuan, dia adalah seperti mana yang Nabi sebutkan dalam hadis berkenaan dengan jalinan tikar yang kita tak tahu puncanya daripada mana hujung, mana-mana pangkal, manakah atas, manakah bawah, dan disebabkan oleh fitnah yang terlalu berselirat, fitnah yang terlalu berserabut itu menyebabkan nama Dajjal tidak dimunculkan dalam Al-Quran. Dan kedudukan dia bukanlah nak abang kata ini adalah satu treasurehan bagi kita untuk mencari, tidak. Cumanya bagaimana kita nak menekuni perkataan Nabi demi satu demi satu ayat yang menceritakan tentang Dajjal, dan bagaimana pula kita bersama untuk mengetahui betapa Al-Quran itu pendokong utama nilai keimanan pada diri kita, supaya kita kekal kental menyatakan betapa Dajjal adalah merupakan fitnah di akhir zaman, dan ia adalah fitnah yang paling besar, sehingga tidak disebutkan tentang di manakah secara spesifik. Kalau kita nak unjurkan balik, sebagai contoh, kenapa Dajjal disebutkan dalam sekian banyak hadis diikat pada perjalanan akhir zaman, banyak diikat berlakunya sebelum kiamat, berlakunya fenomena-fenomena tertentu untuk menuju kepada kehancuran bumi dan sebagainya. Dan bila kita tengok balik pada tingkat atas, kemuncaknya kita akan jumpa rupanya Allah Ta'ala juga mengkhabarkan tentang hari kiamat, tetapi manusia lebih cenderung untuk bertanya bila. Dajjal juga disebutkan oleh baginda Nabi SAW, tetapi manusia terumpan untuk bertanya siapa. Dan ini antara benda yang perlu untuk kita perhalusi dan teliti, betapa ada perkara yang kita nak kena ambil daripada batas faham sebagai umat Nabi SAW, iaitulah berdiri pada kerangka sami'na wa ata'na. Oleh kerana itu juga kata Syekh Amin, dengan hal ini
Iaitulah tanpa menyebut Dajjal dalam Al-Quran, Allah akan memperdayakan orang-orang yang mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membuat keraguan ke atas setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah yang kita sebutkan sama seperti kaum Al-Farmawiyah yang kita pernah kongsikan pada fasal keempat hari itu, berkenaan bagaimana mereka ini menandakan betapa perlu untuk mengambil pandangan daripada Quran dan juga hadis mata-mata tanpa perlu untuk merujuk kepada qiyas dan sebagainya. Mereka juga sebahagian daripada orang yang hanya mengambil Quran dan juga tidak menerima hadis. Bahkan kelompok ini juga ada yang menerima hadis tetapi tidak mengambil Al-Quran. Dan juga selain daripada mereka, yang ini daripada kalangan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut akademi rasionalisme ataupun orang yang terlalu ikat kepada logik. Yang ni kita habaq prinsip dangkal seperti ini perlu untuk dilondehkan keluar daripada pemikiran kita supaya jadi orang yang lebih telus dan bening dalam memahami ayat Allah Azza wa Jalla wa Ala dan juga mencermati sunnah Nabi pada kalimah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni lah orang yang suka untuk orang kata apa, pegu, menyesuaikan antara ini dengan ini. Lepas nak supaya semua tu ada link. Dia nak supaya semua benda tu ada keterkaitan, sebab benda tu akan lebih dramatik, benda tu akan lebih seronok, benda tu akan lebih dahsyat. Dia bunyi tu nampak macam lebih garang, sebab daripada ini kita akan tengok sini akan pergi ke situ, situ pergi ke sini. Itu bagi mereka adalah lebih akademik. Tetapi ada perkara yang tidak perlu untuk diakademikkan pada rasional, seperti mana yang kita sebutkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bahkan dalam peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS pada bab pembakaran, menolak prinsip sains berkenaan dengan api yang membakar, tapi tidak bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Bagi konsep genealogi penciptaan manusia, kewujudan manusia perlu pada kromosom gandingan XX dan XY, tetapi tidak bagi Nabi Isa AS, tidak bagi Siti Hawa dan juga tidak bagi Nabi Allah Adam AS. Dan selama mana orang yang mengangkat nilai logik dalam semua perkara tanpa ditunjangi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala pada kadar Islam, iaitulah menyerah diri sepenuhnya kepada Allah, maka golongan ini pastinya tidak akan pernah berhenti dan sentiasa akan datang muncul pada tuan-tuan dengan kalimah membawakan dengan fahaman mereka menyatakan betapa Dajjal adalah satu perkara yang diada-adakan untuk melariskan segala macam tunggangan dalam penyampaian agama. Dan sebabkan itu jugalah, kalau kita tengok seperti mana disebutkan di muka surat 158 itu, di mana apabila nas-nas tersebut sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka, maka itu akan mereka terima. Kalau masuk dalam neraca faham mereka, masuk dalam logik mereka, mereka akan ambil. Tetapi jika tidak demikian halnya, maka mereka akan menolak dan mendustakannya, walaupun nas tersebut adalah khabar mutawatir sekalipun. Jadi mereka adalah orang menolak hadis kerana mengikut hawa nafsu dan kejahilan, serta hanya ingin populis. Hanya orang yang oportunis, orang yang suka kepada populariti. Mereka itulah orang yang benar-benar akan terpedaya oleh Dajjal dan akan masuk perangkapnya, serta akan tersesat dalam kesesatannya kerana mereka tidak menemukan nas yang tertulis dalam Al-Quran tentang Dajjal, tetapi ia hanya tertulis dan ditetapkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Sedangkan mereka tidaklah mengakui sunnah kecuali apabila ia bersesuaian dengan hawa nafsu mereka yang telah sakit, yakni rosak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahal Aisyah rajulun yablughu al-hadith anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalna wa ma wajadna fihi haraman haramnahu wa inna ma harama Rasulullah kama haramallah." Ketahuilah, apakah Isa alaihissalam adalah seorang lelaki yang telah sampai kepadanya ucapan-ucapanku, akan tetapi nanti ia akan berkata sambil menekankan tangannya ke atas kursinya, petunjuk di antara kami, kata Nabi Isa, dan kamu, petunjuk antara kami dan kamu adalah kitabullah, maka apa saja yang kami temukan halal di dalamnya, maka kami akan menghalalkannya, kami akan mengharamkannya segala apa yang telah diharamkan di dalamnya. Dan sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah seperti yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Riwayat Imam Tirmizi daripada Miqdam, riwayat Ad-Darimi dalam hadis sahihnya dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkat. Ini antara benda yang
dibawakan karakter perbincangan berkenaan dengan kewujudan dan juga kemunculan Dajjal. Walaupun kita berada pada satu zaman yang mudah untuk mencapai dan juga menggapai faham ilmu, tetapi sukar juga sekiranya ilmu itu didakap dalam keadaan tidak memiliki iman kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Sebab tu dalam kempen kita, dalam usaha kita bawakan kepada masyarakat umat, bila masuk pada bab perkara berkenaan dengan sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, keluarkan diri kita daripada batas faham yang menyatakan itu adalah ramalan, kerana ia bakal menjemput ketidakseimbangan faham. Kita akan kata, oh benda ni adalah Nabi ramai saja ni, Nabi cuma buat ramalan ya. Padahal benda tu bukan ramalan. Kalau kita juga menggunakan nilai yang sama kepada Nabi, maka tak asinglah kita, tak lainlah kita dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy juga telah lebih awal menuduh baginda Nabi SAW sebagai peramal. Mereka lebih dahulu menyatakan Nabi adalah orang yang mampu untuk menilik nasib dan sebagainya. Sedangkan itu adalah tidak benar untuk bagi Nabi SAW yang mulia. Kemudian dalam yang perkara yang lain disebutkan juga, kita ambil daripada kitab Dr. Yusuf Wabil berkenaan dengan beberapa hadis yang menunjukkan kemutawatiran berita akan munculnya Dajjal pada akhir zaman. Dan Dajjal ini adalah peribadi yang hakiki, yang diberi hal-hal yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Kerana itu kata ulama, diikat juga Dajjal dengan panggilan Al-Masih. Cuma Masihnya itu adalah Masih yang bertentangan dengan Nabi Isa. Syekh Muhammad Abduh berpendapat Dajjal itu hanya lambang khurafat. Bagi pemikiran Abduh, Syekh Muhammad Abduh, dia mengatakan Dajjal itu hanya lambang kekhurafatan, kebohongan dan juga keburu-burukan belaka, tidak berwujud sebagai manusia. Yang ni yang disebutkan dalam tafsir beliau, tafsir Al-Manar, yang mana ini juga membawa satu bingkisan kelompok faham mengatakan Dajjal ni adalah satu sistem, Dajjal ni adalah satu gagasan pemikiran, Dajjal ini adalah satu tabiat ataupun sosial politik yang berlaku di kalangan masyarakat. Yang itulah yang duk mai kata tiga segi, yang mana duk mai kata TV, yang mana duk mai kata telefon dan sebagainya. Sifatnya mungkin, sifatnya ada, tetapi bukanlah itu Dajjal yang hakikat. Kerana bagi Nabi SAW, seperti mana dilantunkan pada setiap kalimah baginda Nabi SAW, Dajjal itu adalah makhluk berupa manusia yang hidupnya hakikatnya tetap kewujudan seperti mana manusia, cuma ada kelebihan yang telah Allah Ta'ala letakkan. Syekh Muhammad Abduh ini pula diikuti pandangan tersebut oleh Syekh Abu Ubayyah yang berpendapat bahawa Dajjal itu hanyalah sekadar petanda saja untuk melariskan kebatilan, bukan wujud sebagaimana manusia dari kalangan manusia seperti anak Adam. Ini kata Syekh Abu Ubayyah. Pendapat ini juga merupakan penakwilan yang disebutkan oleh ulama menyimpang dari zahir hadis tanpa disertakan dengan qarinah, iaitu tanda ataupun petunjuk ke arah itu. Sekiranya kita perhatikan perkataan Abu Ubayyah dalam ta'liqnya terhadap hadis-hadis Dajjal, beliau juga pernah menyebutkan berbeza-bezanya hadis mengenai tempat muncul Dajjal, waktu munculnya, apakah Ibnu Sayyad ataupun bukan. Semua itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Dajjal hanyalah lambang keburukan dan angkara murka yang menguasai, yang menyebarkan kemudaratan dan sangat cepat, beserta fitnahnya yang mengganas dan bermaharjalela pada satu waktu sampai satu saat dimusnahkan oleh Allah kekuasaan kebenaran dan kalimah Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan pada surah Al-Isra ayat yang ke-81, surah ke-17, wa zahaqal batil, kata Allah, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Kata Abu Ubayyah lagi, apakah tidak lebih utama untuk difahami bahawa Dajjal itu sebagai lambang keburukan, kepalsuan dan kebohongan. Pendapat ini juga ditolak kerana hadis-hadis tentang kewujudan Dajjal secara tegas dan jelas menunjukkan bahawasanya Dajjal itu adalah satu manusia, munculnya dalam kedudukan seorang lelaki yang ada wujudnya, tidak ada satu pun petunjuk menunjukkan bahawa ia hanya sekadar lambang banyaknya khurafat, kebohongan dan kebatilan. Mana mungkin kalaulah berita tentang Ibnu Sayyad yang pernah menggemparkan kota Madinah, menjemput dan membuatkan baginda Nabi SAW untuk turun membumi, masuk ke dalam satu kawasan perkebunan kurma semata-mata untuk mengintip satu orang lelaki yang dipanggil dengan gelar panggil Ibnu Sayyad itu. Kalaulah Dajjal itu datang dalam bentuk konsep, konteks, sistem semata-mata, adakah perlu untuk Nabi turun sampai sebegitu? Ataupun adakah perlu Nabi melarang kepada Sayyidina Umar dengan menyatakan tidak ada guna kamu membunuh Ibnu Sayyad kalau betul ianya Dajjal, kerana yang pasti akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka
pembunuhan kamu adalah pembunuhan yang sia-sia. Dan lebih dahsyatnya lagi, betapa Nabi SAW menunjukkan daripada mana kedudukan datang munculnya Dajjal bersama dengan bala tentera di kalangan kelompok Yahudi yang dibinakan ketumbukan seramai 70,000 orang, dan Nabi nyatakan betapa itu akan datang daripada Khurasan, Asfahan ataupun Asbahan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nak abang kata memang benda tu akan main lah, dia akan main dalam bentuk wujud, bukan main dalam bentuk karakter yang kita faham. Dia main ikut sistem, dia main ikut vaksin, dia main ikut apa benda cuaca, tidak. Ni main 2-3 hari, kita dah abang dah itu tu lepas berkenaan dengan solar storm, kesan dia apa dia. Ni yang kita duk hadap ni, yang dikatakan El Nino dan sebagainya. Bagaimana kita punya cuaca menjengah lebih daripada 35 darjah Celsius. Jumaat minggu lepas 41, hari ini saja pun dekat 40 kan. Gas boleh sip lagu tu lah. Tak payah goreng telur pakai gas, letak periuk belakang kat luar, pecah telur masuk dalam tu lah. Rezeki kot tu. Cuma janganlah duk buat teruk pi kalih kawah dodoi pula. Dia tak duk pakai gas lah, sip dah kayu, sip dah karat, sip dah gas, kita masak pakai matahari. Kalau orang kampung Bangui boleh buat, kira ya. Kan, kok dia boleh simpan haba nak masak ke, kalau boleh. Cuma nak abang kata, ya, macam kita duk hadap. Habis itu dah dibenamkan dan ditenggelamkan segala kerumitan dan keresahan di kalangan masyarakat umat yang memetakan solar storm ini sebagai satu benda yang begitu dahsyat, hebat, 17 hari bergelap tanpa cahaya. Dan itu adalah satu benda yang telah pun kita mungkiri, supaya bawalah tarhib dalam masyarakat dan bukan kita datangkan targhib untuk menyatakan betapa perjalanan kita perlu untuk diteruskan. Dan dalam waktu yang sama, bagaimana komponen-komponen ini akan menjadi semak imbang dalam kehidupan bila kita tahu betapa kalau kita ikut perkataan Nabi SAW, kita ikut apa yang telah didusturkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran, kita tidak akan pernah dihinggap dengan nilai rasa khauf dan juga hazan. Bagi kita adalah orang yang bergembira, orang yang senantiasa suka duduk dalam keadaan mendengar busyra. Sebab tu kita bila nak dengar ganjaran balasan kebaikan, Allah Ta'ala sebut kalimah wal mubasyirat, iaitu sampaikanlah berita gembira, iaitu berita yang akan membuatkan kita rasa tenang, senang, kita akan jadi rasa tenteram, dan bukanlah datang dalam keadaan yang menggoncangkan dan membuatkan kita keluh kesah. Begitu juga dengan situasi yang ada pada hari ini, sedikit sajalah. Bagi contoh yang berlaku di Palestin dan sebagainya, saudara kita diangkat menjadi syuhada, kita berbahagia, kita berlapang hati, kita menerima dengan keredaan, setinggi-tinggi keredaan. Kerana apa? Mereka sekarang sedang berpesta dalam jagaan Allah Azza wa Jalla wa'ala. Dan kita juga tak jadi kelam kabut, ataupun kita tak jadi orang kata sedih yang melampau, sebab kita telah pun mendengar janji Nabi SAW betapa menjalin perjalanan waktu untuk menuju ke waktu akhir. Islam akan kembali memenangi, bertahta di setiap pentadbiran negara, walaupun di pelosok mana pun. Dan kita tak jadi kelang kabut. Dan hari ini kita akan tengok betapa kelang kabutnya kelompok kufar dengan strategi mereka yang paling dahsyat untuk mengelabui dunia, dan mereka nak menguasai dunia seluruhnya. Sedangkan kita orang beriman tetap bahagia dan tenang, kerana kita tahu apa buatlah macam mana pun, nanti di akhirnya akan kembali berpasak dan berpuncak kepada Islam. Semuanya akan bertumang kepada Islam, yang mana kekafiran, kekufuran akan tumbang setumbang-tumbangnya. Dan ini antara benda yang meledakkan rasa syukur. Kita akan jadi orang bahagia, kita tak akan jadi orang yang berdendam. Tapi kalau kita masih lagi duduk dalam naratif pandang yang mengatakan ini adalah perkara yang menyusahkan, ini adalah benda yang datangkan kepada kita kesakitan pada hati dan juga benak kita, maka kita takkan boleh keluar daripada rasa geram itu, dan kita takkan pernah mendapat nilai ketenangan. Begitu juga ini disebutkan oleh Dr. Yusuf Wabil, betapa Nabi SAW dengan begitu jelas menerima perkhabaran daripada titik awal waktu tentang keberadaan Dajjal, seperti mana yang telah kita pinkan, yang telah kita indikatorkan pada hadis panjang daripada Tamim Ad-Dari. Begitu juga bila mana disebutkan Nabi SAW tidak mempertikaikan adakah benda itu wujud benar ataupun tidak, adakah betul Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, adakah jasasah itu begini-begini, tidak. Bahkan Nabi cuma melontarkan kembali perkataan tersebut kepada masyarakat umat pada dalil hadis Fatimah binti Qais yang panjang berkenaan dengan selok-belok kedudukan dan keberadaan wujudnya Dajjal di zaman Nabi SAW lagi. Dan berita itu disampaikan kepada kita dengan begitu dahsyat,
sehingga kan dikhabarkan oleh sahabat, pernah Nabi SAW bersama dengan kami selepas daripada waktu subuh. Nabi naik ke mimbar dan Nabi berkhutbah menceritakan tentang isi dan juga inti perjalanan kiamat. Kemudian sampailah waktu zuhur, Nabi turun solat zuhur bersama. Kemudian selepas solat zuhur, Nabi naik semula ke mimbar dan Nabi menceritakan tentang segala isi perkara berkaitan dengan kiamat, termasuk Dajjal. Sampailah masuk waktu asar, Nabi turun solat asar dengan kami. Selepas solat asar, Nabi naik semula ke mimbar menceritakan berkenaan dengan tragedi, insiden peristiwa akhir zaman. Dan kemudian sampailah pada waktu maghrib, Nabi turun untuk solat maghrib dan Nabi menceritakan kami perkara tersebut berulang-ulang. Kata Huzaifah Al-Yamani, sehingga aku boleh ulang dan ingat balik perkara tu. Nak abang kata Nabi duk tekan cerita berkenaan kiamat ni terlalu banyak kali dan berulang-ulang, yang mana disebutkan balik dalam antara yang dibawakan dalam kitab Fawaid Makiyah, iaitu bila mana kita mendengar pengulangan istimrar yang berlaku daripada guru, daripada orang yang alim, daripada orang yang mengajak, buatlah ataupun jadikanlah pendengaran itu ataupun benda tersebut seperti mana kali pertama baru kita dengar. Dan itu antara yang terakhir yang kita sempat sebutkan pada tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan berhenti di muka surat yang ke 159 itu, dan kita akan sambung pertemuan yang seterusnya insya-Allah lepas daripada raya. Selamat menyambut bulan Ramadan, dan teruskan untuk bermaaf-maafan, dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kemudahan pada kita untuk menjalani ibadah puasa Ramadan dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Jadi moga-moga takat terus perkongsian, ada kebaikan tolong sebar-lebarkan, keburukan tolong jauhkan. Bak kata patah sedap makan kunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau buat kerabu perut, jangan diperah 5 perut. Kalau baik tolong diikut, kalau buruk jangan diturut. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.